ulama-ulama pondok kita tak bagi pakai tie. Yang satu lagi tu, saya tak pernah pakai itu, tie pakailah. Tapi saya ni semua tak pakai tie dah. Dia naratif baru. Saya pun dah lama takut pakai terjorok lihat kan. Tapi point dia, kalau kita baca kitab-kitab lama, mereka mengharamkan litashabbuh. Ada satu benda yang mungkin ramai juga di kalangan kita ni tak berapa nak jelas tentang satu perkara yang bila dia melibat pergaulan dengan non-Muslim, yang mana dia perlu ada garis pemutus atau pemisah, iaitu antara isu tasyabbuh. Yakni seperti mana sabda Nabi SAW, man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum. Bila kita baca, tengok pada hadis ni, bila Nabi SAW menyebut, siapa yang menyerupai satu kaum, maka mereka itu adalah tergolong dari kaum tersebut. Hadis riwayat Abu Daud. Jadi macam mana kita nak memahami apakah sebenarnya interaksi hadis ini, dan bagaimana kita nak jaga antara hubungan ataupun orang kata garis-garis pemisah kita dalam berinteraksi dengan non-Muslim. Kadang-kadang bila kita orang kata macam tadi Ustaz sebut, janganlah sampai sambut Christmas tu sampai pakai baju Santa Claus. Mungkin ada isu-isu tasyabbuh yang Ustaz mahu terangkan. Jadi saya ingin Ustaz terangkan secara terperinci apakah itu tasyabbuh dan juga apakah garis-garis pemisah kita dalam berinteraksi di atas panduan tasyabbuh itu. Silakan Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Tuan Moderator, Tuan Guru saya, Dr. Daniel, Dr. Ridwan dan semua asatizah dan muslimin, muslimat dan tetamu. Isu itu memang isu yang besar. Tetapi kalau kita melihat kepada kerangka sebuah negara, sebuah tamadun, sudah tentu kita terkesan dan memberi kesan. Dalam psikologi disebut illam yakun mu'athiran yata'athar. Kalau kita tak influence orang, orang influence kita. Tetapi kita sudah mengetahui bahawa syariah ini dia tidak akan mengharamkan satu perkara melainkan mendatangkan kemudaratan kepada akidah, kepada akal, kepada minda, kepada harta dan maruah, kehormatan. Dan dia akan memberi ruang kepada kita untuk menerima apa-apa jenis kebaikan walaupun daripada orang bukan Islam. Dan itu yang berlaku di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maknanya hadis itu bukan di atas umumnya. Dia yang disebut tasyabbuh itu yang mengangkat syiar. Itu yang dihuraikan oleh ulama. Kalau kita baca kitab Jawi dulu, pakai tie pun tak boleh. Sebab dulu masa tu tie ini syiar. Kalau kita baca fatwa Hasan Banna rahimahullah, sangat syadid. Kalau kita jadi siapa yang pergi jadi warga negara Britain pun boleh dianggap murtad. Jadi benda-benda sedemikian, tasyabbuh ini dia mempunyai madlul ataupun meaning yang membawa kepada syiar mereka yang bersifat akidah. Adapun kita mengambil tasyabbuh yang baik daripada mereka, itu dinamakan sebagai iqtibas. Dan Dr. Qardawi mengarang satu kitab yang sangat baik dibaca. Saya pun tadi dengar Datuk Mufti sebut ada penubuhan markah Qardawi insya-Allah oleh College Islam Perlis, sangat baik, iaitu Thaqafatuna Bainal Infitah wan Ghilaq, di mana dia meletakkan syarat-syarat iqtibas. Makna iqtibas ni nampak macam tasyabbuh. Tasyabbuh ni memang kita menyerupai syiar mereka. Macam pakai salib, ya. Itu syiar mereka. Kalau tudung dia bukan syiar. Tudung dia obligation. Sebab kita hanya pakai di luar. Di rumah tak pakai. Jadi dia bukan syiar. Salib syiar, di rumah kita pakai, di luar kita pakai. Dia menunjukkan. Tetapi tasyabbuh yang diharamkan ini apabila kita membawa syiar-syiar agama lain. Agama lain pun tidak akan bawa syiar kita. Ini yang dinamakan sebagai ihtiramul muqaddasat, menghormati kesucian agama yang lain. Sebab itu dari sudut hadis ini kita bimbang, takut nanti tak boleh ambil langsung daripada orang bukan Islam. Sedangkan kalau kita baca undang-undang syariah sendiri, sebahagian daripadanya undang-undang jahiliyah. Nikah kahwin kita ni sebenarnya dah ada di zaman sebelum Islam. Dan kita endorse saja. Dan Al-Imam Syatibi rahimahullah di dalam kitabnya Al-Muwafaqat, apabila membicarakan tentang ulumul Arabiyah, dia menyebutkan ulum-ulum jahiliyah yang diislamisasikan. Yang ini yang kita namakan proses islamisasi. Misalnya kita enactment, kita ada akta, sebenarnya datang daripada British. Ada yang patuh kepada syariah, kita tidak perlu lagi untuk memperbetulkan. Ada yang bercanggah, kita islamisasikan. Jadi tasyabbuh ini hanya difokuskan kepada perkara yang yumathil, represent syiar.
Adapun yang lain kita disebutkan dalam hadis walaupun dikatakan dhaif, al-hikmatu dhalatul mu'min, hadis Tirmizi. Dan itu yang riwayat daripada Sayyidina Ali, ta'allamu walau min aidil musyrikin. Dan ini yang dibawa dalam hadarah Islamiah, kita ambil ilmu daripada Yunani, ilmu daripada itu, daripada keterbukaan. Ini yang menjadikan kita ini relevan dan sustain. Karena kita ada yang terbuka, ada yang tertutup. Dan menjadikan kita boleh ambil daripada orang, dan Rasulullah melaksanakan konsep tersebut dalam peperangan, dalam benda duniawi. Perang Khandaq datang daripada Parsi. Maka tasyabuh ini hanya melibatkan soal akidah dan syiar. Dan dia akan sebahagiannya berubah mengikut zaman. Macam tai dulu, ulama-ulama pondok kita tak bagi pakai tai. Yang satu lagi yang tu, saya tak pernah pakai itu, tai pakailah. Tapi saya ni semua tak pakai tai dah. Dia naratif baru. Saya pun dah lama takut pakai terjorok lihat kan. Tapi poin dia, kalau kita baca kitab-kitab lama, mereka mengharamkan litasyabuh. Tapi sekarang ini, zaman kita dah terbuka. Dia bukan lagi syiar mereka. Jadi kalau orang pakai pun tak ada masalah. Macam topi dulu. Topi kalau ustaz pakai, Allah dulu tak siqah. Sekarang ni, ustaz-ustaz kena pakai lah. Kalau kita nak pergi mancing, kena pakai topi. Kan? Tak pakai benda yang lain. Jadi ada benda-benda yang sudah berubah mengikut zaman. Itu yang pentingnya fatwa. Sebab fatwa dia ada tempoh dia. Dia tidak akan kekal lama. Sebab tu di sana ada buku fiqh, di sana ada buku fatwa. Fiqh ni dia represent ma'mal. Fatwa represent amali. So, sebab tu kita perlukan fiqh untuk mengasaskan fatwa. Dan fatwa insya-Allah selepas 10 tahun dia akan berubah, Hari ini macam ni 10 tahun akan berubah. Kerana fatwa ini dia represent ubat. So ubat dia tak akan kekal selama-lamanya. Dia akan berubah mengikut kawasan dan sebagainya. Itulah jawapan saya. Jadi kita sebagai umat Islam, kita tahu batasan kita. Yang mana represent akidah syiar orang bukan Islam, kita tak ambil. Tetapi yang melibatkan organisasi, yang melibatkan ilmu, yang melibatkan ilmu dunia pentadbiran, di dalam tajdid fiqh al-wasatiyah, Syekh Qaradawi rahimahullah menekankan umat Islam perlu belajar daripada barat tentang teknologi dan pentadbiran. Baru kita boleh. Dan ini yang dinamakan sebagai al-iqtibas. Wallahu a'lam.